الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله صلى الله على آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم زدنا في العلم وارزقنا فهما اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل ودنا الصراط المستقيم اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم آمين أما بعد قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم. Mulakan Tuan Pengerusi lagi diraikan, lagi dihormati Tuan YDP PAS Kawasan Subang, lagi diraikan pimpinan UMNO Kawasan Subang yang hadir pada malam ni, seluruh ahli jawatan kuasa PAS Kawasan Subang, pimpinan pemuda, pimpinan muslimat, pimpinan ulama, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah. Pertamanya kita harus mengucap Alhamdulillah kerana Allah beri kita dua nikmat. Pertama, Allah beri kita nikmat Islam. Yang kedua, Allah beri kita nikmat iman. Dan adanya dua nikmat itu, maka kita hari ini duduk bersatu dalam satu majlis, walaupun daripada petang tadi, daripada iftarnya, kemudian temu ramahnya lagi, kemudian kita solat isyak berjemaah, sembahyang solat tarawih berjemaah, kemudian sehinggalah witir, dan hari ini sekarang ni kita duduk sebentar untuk mendengar sikit tazkirah. Tazkirah ni yang Allah sebut dalam Quran, wa dzakkir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan kerana peringatan itu memberi faedah kepada orang mukmin. Bermakna orang yang nak ambil faedah, nak ambil pengajaran, nak ambil ikhtibar yang ada dalam Quran itu dipanggil sebagai mukmin. Sebab tu turunnya Al-Quran itu sekadar untuk hudan linnas, seperti ayat yang kita baca tadi. Allah kata syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Maknanya manusia dia kena ambil petunjuk daripada Al-Quran. Nah, penyatuan kita hari ini umat Islam adalah arahan daripada Al-Quran. Maka kita sebagai orang Islam kena patuh, insya-Allah. Baik tuan-tuan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, bila kita duduk bulan Ramadan ni, orang kata Ramadan ni bulan ibadah. Dah Ramadan je ke bulan ibadah tuan? Bulan Rajab, bulan Syaban, ni besok Muharram, lepas tu Syawal, Muharram, Safar, tak ada ibadah. Baik. Sebenarnya bulan Ramadan ni bukan bulan ibadah, tetapi bulan meningkatkan ibadah. Bulan lain kita ibadah, bulan Ramadan ni tingkatkan ibadah. Dan dia ada benda yang kita buat di bulan lain wajib, bulan ni pun ada yang wajib. Apa dia? Ibadah wajib kita adalah solat 5 waktu. Contohlah, kita tadi buka puasa, saya tak buka sini lah, kan? Kita buka puasa, kita makan nasi, betul? Orang Melayu ni tuan-tuan, orang Melayu ni, sahabat-sahabat rahmati Allah, Melayu ni dia pusing kok mana pun, dia makan apa mesti dia kena makan nasi. Betul? Tu perut orang Melayu ni dia cepat borai. Sebab nasi katalah. Orang katalah, wallahu alam. Kemudian tuan-tuan, bila makan nasi, kita makan nasi ni kira nak kata wajib makan nasi tiap hari. Pusing kok mana pun kita buka, apa pun spaghetti ke apa, mesti nak cari nasi juga. Maknanya nak cerita kat kita nasi itu wajib. Wajib kena ada nasi ni. Tuan-tuan, bila sebut nasi ni wajib hadir, wajib kita makan, kita tengok bila mana kalau sepinggan nasi kita boleh makan 6 jenis lauk, betul? Boleh tak kita makan satu jenis lauk 6 pinggan nasi? Boleh tak boleh? Boleh.
Biasa kita makan satu jenis lauk, lauk tu je lah kita makan dah. Atau makan lauk, nasi mana boleh 6 pinggan. Sebab apa? Nasi ni tak sedap. Nasi tak sedap. Makan nasi saja tak ada lauk boleh? Tak boleh juga. Satu pinggan nasi dia ada 6 lauk. Tapi kalau satu pinggan lauk dia tak boleh makan 6 pinggan nasi. Maknanya nasi tu wajib ada. Tapi makan ada benda yang bersama dengannya. Sama tak kita solat, tuan-tuan? Kita solat ni 5 waktu ni wajib kita buat. Tapi dia tak rasa istimewa, dia tak rasa sedap, dia tak rasa nikmat bila mana kita makan nasi tadi tanpa lauk. Tak rasa nikmat makan, tak rasa sedapnya makan. Begitulah ibadah wajib kita. Bila mana kita buat waktu bulan biasa, kita buat wajibnya 5 waktu. Bulan Ramadan pun kita buat 5 waktu. Tapi kita tambahkan ibadah, tingkat ibadah dengan sunatnya. Sebab tu ada lauk 6 tu. 6 lauk tu sunat tu. Hari ni tukar lain, besok tukar lain, lusa tukar lain. Maknanya tu sunat. Sebab tu orang yang nak berjuang Islam ni, dia kena tingkatkan dia punya ibadah. Masuk Ramadan ni bukan bulan ibadah, tapi bulan meningkatkan ibadah. Dia orang Islam semua. Selagi dia beriman, jadi dia kena tingkatkan ibadah. Supaya bila rasa nikmat dan seronoknya kita beribadah. Baik sahabat-sahabat anda rahmati Allah. Begitu juga dengan ilmu. Bila ilmu, orang yang mari majlis ilmu ni, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi al-ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah. Nabi kata barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, Allah pun mudahkan untuk dia jalan ke syurga. Betul? Mari majlis ilmu duduk yang kena tarik tauliah penceramah. Tapi yang tak datang masjid orang yang cari ilmu. Tu payah tu. Biarlah berceramah kena tarik tak apa. Kan? Tapi orang yang nak mari cari ilmu kena datang masjid surau. Sahabat-sahabat, setiap ibadah kita ni mesti ada kita terkait dengan ilmu. Ibadah kita terkait dengan ilmu. Orang yang nak menyatukan ummah, nak berjuang Islam, dia mesti kena ada ilmu. Dalam ibadah kena ada ilmu. Anda bagi contoh ilmu macam mana? Ada orang dia solat maghrib kan. Solat maghrib, qabliyah maghrib dengan ba'diyah maghrib, mana lebih afdal? Qabliyah maghrib dengan ba'diyah maghrib, mana lebih afdal? Ba'diyah. Ada orang sembahyang qabliyah, ba'diyah tak sembahyang. Kemudian kita solat isyak. Solat isyak, ba'diyah isyak dengan solat tarawih, mana lebih afdal? Ba'diyah isyak. Tapi ada orang tak sembahyang ba'diyah isyak, dia solat tarawih. Faham tak? Ni nama ilmu. Kemudian antara solat tarawih dengan solat witir, mana lebih afdal? Witir. Berapa ramai kat masjid awal Ramadan 8 cabut witir tak sembahyang. Nampak tak? Satu anda sebut tadi, ilmu. Bila kita sebut ilmu dalam ibadah, begitu juga dengan perjuangan. Perjuangan kena ada ilmu. Sebab tu Allah datangkan syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan linnas. Bila Allah datangkan kepada kita dalam bulan Ramadan ini Quran sebagai panduan, hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Bila jadi petunjuk itu mesti ada yang membimbingnya. Siapa yang membimbing kita? Allah sebut dalam surah yang lain, dalam ayat yang lain Allah kata kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yuallimukumul kitaba wal hikmah wa yuallimukum ma lam takunu ta'lamun. Bila mana Allah kata sesungguhnya kami telah mengutuskan rasul di kalangan kamu. Rasul di kalangan kamu yang mengajar kamu untuk membacakan ayat-ayat kami kepada kamu untuk membersihkan, wa yuzakkikum, menyucikan diri kamu sifat syirik dan juga syirik dan juga maksiat. Allah datangkan kepada kita seorang muallim, orang yang nak memberi ilmu. Ilmu tu diajar melalui malaikat Jibril alaihi salam. Datangnya Nabi Muhammad SAW kepada kita hari ini, kepada masyarakat Arab ketika itu adalah doa Nabi-Nabi yang sebelumnya.
Kita tengok kedatangan, sebelum kedatangan Nabi Muhammad di Mekah, Nabi Muhammad ni tuan-tuan, Rasul kita ni, dia didatangkan hasil makbulnya doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia duduk di Babylon, kemudian sewaktu dia berlawan dengan Namrud, sehinggalah, kita pendek cerita, dia dihalau keluar daripada negerinya, kemudian dia pergi ke Palestin. Bersama siapa? Ketika itu Nabi Ibrahim bersama dengan Lut alaihissalam, anak saudara dia, dan juga isterinya nama Siti Sarah. Sampai di Palestin pula ketika itu hidup dalam keadaan panas terik, dia tak boleh hidup, dia masuk ke Mesir. Bila dia masuk ke Mesir, dia ditangkap oleh Raja Mesir. Tentera Mesir ni tangkap dia, dihadapkan kepada Raja Mesir. Bila hadap, Raja Mesir ni tengok muka Siti Sarah ni terlalu cantik. Muka dia berseri, muka cantik sungguhlah Siti Sarah ni. Lalu Raja Mesir ni terpikat. Bila terpikat, dia nak ambil Siti Sarah ni untuk jadi pemaisuri dia. Dia letakkan habuan. Apa dia? Emas, gelang, rantai semua sekali. Dia kata, kau ambil ni hak kau, tapi boleh tak kau nak jadi pemaisuri aku? Kata Siti Sarah, no way man. Reject terus. Aku tetap dengan Abang Ibrahim. Betul tak? Senang gitulah. Kalau dia isteri kan, isteri kena sebut itu. Kita tak boleh lah, kita sebut Nabi Ibrahim. Bila mana dia pujuk Siti Sarah reject, tak mau, tolak. Maka akhirnya Raja Mesir pun kata tak apalah, tak nak, tak boleh, bebaskan dia. Bebas. Bukan sekadar bebas, Siti Sarah, Nabi Ibrahim dengan Nabi Lut bebas. Bukan sekadar bebas, bagi pula harta-harta tadi tu, ambil lah. Bagi ternakan, kambing, lembu. Kemudian bagi seorang pembantu namanya Siti Hajar. Nabi Ibrahim pun balik ke Palestin. Balik di Palestin, dan bila balik ke Palestin, Sarah ni serahkan Hajar kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim pun bernikah dengan Siti Hajar. Bila mana bernikah, tiba-tiba yang Nabi Ibrahim ni lama kahwin dengan Siti Sarah, tak dapat anak, kahwin dengan Hajar, dapat anak pula. Dapat anak lelaki namanya Ismail. Di situ timbulnya sifat cemburu daripada Sarah. Maknanya cemburu ni sifat perempuan. Jadi perempuan cemburu ni biasa. Perempuan cemburu biasa. Kita duduk kedai kopi kan, sampai tengah malam, sampai 2-3 pagi kan, dia marah tak? Dia marah sebab apa? Dia cemburu sebab dia tak boleh buat. Boleh faham? Kita bincang pasal parti kan? Jadi kedai makan jadi sasaran pukul 2-3 pagi kan? Jadi dia cemburu, dia tak boleh nak buat. Pasal tu sifat cemburu biasa. Biar je. Biar. Dia bebel ke apa, biar. Itu sifat dia kan? Baik, kemudian bila mana sifat cemburu itu datang, Allah perintahkan Nabi Ibrahim ni berpindah ataupun berhijrah kali kedua bersama dengan Siti Hajar, pergi ke satu tempat, satu lembah namanya Mekah Al-Mukarramah. Hari ini kita sebut sebuah lembah yang kering kontang. Kemudian suruh tinggal pula. Sampailah satu hari Nabi Ibrahim tadi bermimpi untuk datang bertemu balik kepada anak dia. Kemudian jumpa-jumpa, kita pendek cerita bab korban semua sembelih tu cerita korban. Tu kita cerita waktu korban nanti. Pendek cerita, selesai pada peristiwa itu, Allah perintahkan Nabi Ibrahim bina satu bangunan yang kita panggil hari ini Kaabah. Ajak orang-orang sekeliling mai sembah Allah, balik kepada agama. Semua tolak. Ketika itu Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, datangkanlah seorang Rasul di akhir nanti yang sama seperti mereka, berbangsa mereka, sebudaya dengan mereka, yang boleh cakap dengan dia apa semua sekali di kalangan mereka, agar mudah untuk mereka kembali kepadamu. Bila datang akhir zaman, barulah datang Nabi kita Muhammad SAW 500 tahun selepas Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila Nabi datang, dilahirkan di Mekah Al-Mukarramah, Nabi berdakwah 13 tahun. Kemudian Nabi panggil sahabat-sahabat ni Nabi tarbiyah. Satu pentingnya tarbiyah. Dalam PAS kita ada dakwah, tarbiyah, siasah. Nah, dakwah, tarbiyah, dakwah, siasah. Pertama tarbiyah. Tarbiyah ni apa tuan? Tarbiyah pada diri kita. Diri kita ni kena tarbiyah. Tu tadi ketua pemuda sebut tadi apa? Dia kata ego. Kan? Nak turunkan ego dengan apa? Tarbiyah. Nak turunkan ego kita, kena tarbiyah. Kami di Kelang sedang merancang-rancang antara PAS dengan UMNO ni buat satu usrah gabungan. Usrah gabungan antara PAS dengan UMNO. Saya nakibnya, insya-Allah kita akan pimpin.
Kita sama-sama bertanding. Besok siapa bertanding itu cerita lain. Kursi Pok Kelang nak berebut ke apa, itu cerita lain. Kan nak pergi Panamaran tak boleh, Cina ramai. Kalau aku bertanding situ confirm kalah dah. Kan. Jadi itu cerita lain. Yang penting kita nak satu. Seperti mana Nabi SAW berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Sebelum Nabi berhijrah ke Madinah, Nabi datangnya orang Ansar. Sebelum Ansar itu bergabung, datang Aus dan Khazraj. Aus dan Khazraj ni Nabi satukan. Aus dan Khazraj lama berperang, lama bergaduh Aus dan Khazraj ni. Lalu Nabi satukan antara Aus dan Khazraj. Nabi beri nama Ansar. Nabi kata lepas ni jangan cerita lagi yang Aus dan Khazraj lagi, cerita satu je, Ansar. Kemudian datang pula Muhajirin. Nabi satu pula lagi Muhajirin dengan Ansar. Hasil penyatuan tadi, bila dah satu umat Islam, baru kuat. Bila Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, Nabi diangkat menjadi pemimpin. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, dalam ayat yang anda baca tadi, surah Al-Baqarah ayat 151, Allah cerita dekat sini, bukan Nabi itu mengajar kita sekadar untuk kehidupan dunia dan akhirat. Nabi bukan sekadar mengajar kita ayat-ayat Quran. Malah Nabi mengajar kita tentang ilmu kepimpinan. Sebab Nabi seorang pemimpin, Nabi yang memimpin umat Islam di Madinah ketika itu. Jadi Nabi bila mana Nabi diangkat menjadi pemimpin, Nabi membawa satu pendekatan, iaitu bila mana bila Nabi itu datang sebagai hikmah kepada manusia ketika itu. Cara Nabi itu berhikmah. Nabi pimpin para sahabat dengan tarbiyah. Nah, kita tengok bila mana selepas kewafatan Nabi, anda nak cerita bukan kisah kepimpinan Nabi, nak cerita dengan kita kisah sahabat yang mendapat tarbiyah direct dengan Nabi. Sahabat-sahabat, kita tengok waktu zaman Abu Bakar, zaman Saidina Umar, zaman Saidina Osman, semua hidup dalam keadaan steady lah, aman kan. Bila masuk zaman Saidina Ali, dah start dah fitnah, bergaduh, berbunuh antara sahabat dengan sahabat. Sehingga sahabat tanya kepada Saidina Ali, wahai Ali, kenapa zaman Abu Bakar, Umar dan Osman ni semua dalam keadaan baik, tapi bila sampai zaman kau ni kita bergaduh sama kita, sahabat lawan sahabat, kenapa? Lalu apa kata Saidina Ali? Dia kata zaman Abu Bakar, zaman Umar, zaman Osman, orang yang hidup ketika itu adalah orang seperti aku. Siapa dia? Ali. Ali ni siapa? Orang yang dapat tarbiyah direct daripada Nabi SAW. Orang seperti aku. Bila sampai zaman aku, orang yang hidup adalah orang seperti engkau, yang dapat tarbiyah daripada kami, bukan daripada Nabi. Nampak tak? Dia punya tapisan kat situ. Jadi diam. Kita tengok zaman Saidina Abu Bakar. Abu Bakar ni, sahabat-sahabat, dalam dia berjuang ni, dia letakkan harta dia sepenuhnya kepada Islam. Letak harta dia sampai Nabi kata, apa yang tinggal untuk keluarga kau ya Abu Bakar? Dia kata Allah dan Rasul sahaja, lain tak ada. Nak kaya cari sendiri. Artinya jawatan yang Abu Bakar pegang itu bukan untuk mengkayakan dia. Sampai dia dah naik jadi khalifah, dia nak pergi niaga. Umar tanya, Abu Bakar nak pergi mana? Aku nak pergi berniaga. Engkau khalifah nak pergi berniaga? Macam khalifah nak pergi berniaga. Dia kata anak bini aku nak makan juga, aku allowance tak cukup. Kan? Jadi Abu Bakar kata Umar, nanti dulu, nanti saat. Umar pun panggil semua majlis syura, pemimpin-pemimpin Madinah ketika itu, bincang tentang allowance Abu Bakar. Akhirnya setuju semua bila ambil harta daripada Baitul Mal untuk naikkan allowance Abu Bakar, supaya Abu Bakar jangan fikir tentang anak isteri dia, makan, minum, gaji semua tak payah. Semua dia kena fikir tentang negara saja, tentang pemerintahan saja. Abu Bakar. Ini zaman Abu Bakar. Zaman Saidina Umar. Umar ni orang kata sebagai orang yang mentasydidkan pemerintahan, memperbarui pemerintahan Islam. Kita tengok zaman Saidina Umar, kita selalu fikir tentang pasukan polis, pasukan keselamatan, pasukan kesihatan kan. Kita tengok di negara barat baik, tapi kita tahu tak siapa yang memulakan pasukan keselamatan ni? Sahabat-sahabat, Saidina Umar adalah orang yang memulakan pasukan keselamatan. Pasukan polis dia start dulu, pasukan bomber,
pasukan kesihatan. Yang paling penting Saidina Umar menubuhkan satu pasukan, iaitu pasukan yang memantau harga barang di pasaran. Saidina Umar yang wujudkan. Jangan kita ingat barat yang wujudkan. Tak, Saidina Umar yang wujudkan waktu tu. Seorang perempuan tua, tugas dia pergi jalan dekat pasar-pasar, tengok harga barang. Bila mana ada penipuan antara timbangan, harga dan sebagainya, dia akan buat laporan kepada Saidina Umar, maka peniaga tadi akan diambil tindakan. Aku silap-silap tutup kedai. Ni zaman Saidina Umar. Saidina Umar ni bagaimana dalam pemerintahan dia? Dia ni suka berjalan melihat kesusahan rakyat. Saidina Umar ni suka melihat kesusahan rakyat. Kita bukan senang nak jadi pemimpin, betul? Nak jadi pemimpin kawasan, nak jadi pemimpin di peringkat pemuda, di peringkat dewan, bukan senang. Sebab tanggungjawab kita besar. Sekejap lagi anda cerita pula sahabat lain. Umar ni malam hari dia suka round. Sampai dia round satu rumah ni, dia duduk, dia rehat tepi dinding satu rumah ni, tiba-tiba dia terdengar perempuan ni kata apa? Kalau bukan takut kerana Allah, pasti katil ini akan bergoyang dengan lelaki yang lain. Nampak? Maknanya takut dengan Allah. Bila mana pemimpin yang alim, pemimpin yang soleh, dia akan mendapat rakyat yang soleha. Dia mengeluarkan rakyat yang soleh. Lalu Umar balik, siasat ni rumah siapa? Siasat rumah salah seorang tentera yang pergi perang. Cek tentera ni, suami dia dah keluar 6 bulan. Lalu Umar panggil anak dia nama Hafsah. Hafsah, perempuan ni dia boleh ditinggal oleh suami dia selama berapa bulan paling lama? Hafsah pun jawab, 4 bulan je wahai ayah. Start pada tu Umar tukar jadual. Setiap tentera 4 bulan je keluar. Lepas 4 bulan balik, ganti tentera lain. 4 bulan balik, ganti tentera lain. Tengok cananya Umar dengan rakyat dia. Kes yang kedua, dia jalan satu tempat, tiba-tiba dia tersandar sebuah dinding pernak ni. Dia bersandar tepi dinding bersama dengan pembantu dia Aslam. Terdengar suatu perbualan antara ibu dengan anak perempuan. Nak packing susu dalam bekas nak jual besok. Ibu dia kata apa? Kan cantiknya kalau kita tambah susu ni dengan air supaya dapat banyak, kita boleh untung lebih. Kata anak ni tadi, jangan ibu, kerana kalau Omar tahu nanti masak kita dia ambil tindakan. Kata ibu tadi, Omar mana tahu, bukan dia ada sini, padahal Omar ada tepi dinding rumah dia. Omar dengar perbualan tu. Kemudian kata anak dia, betul Omar tak tahu, tetapi tu hanya Omar tahu. Nampak? Rakyat yang takut dengan Allah. Lalu besok Omar datang balik rumah makcik ni. Omar panggil makcik, malam tadi betul tak perbualan kau dengan anak perempuan kau macam ni? Makcik tu pun diam, dia kata betul. Kata Omar, panggil anak perempuan kau tadi. Anak perempuan dia solehah, takut dengan Allah. Akhirnya Omar tengok, Omar pinang anak perempuan tadi untuk anak dia. Pinang, panggil anak dia, setuju tak? Setuju. Hasil perkahwinan tuan-tuan, sahabat-sahabat, dia dapat keluarkan kori-kori yang alim. Dan hasil daripada perkahwinan itu dapat cucu namanya Umar Abdul Aziz. Dapat cucu nama Umar Abdul Aziz. Nampak? Ni Umar, Saidina Umar. Kemudian Umar, bagaimana caranya Umar dengan rakyat? Berjalan pergi, tengok-tengok ada satu kemah antara makcik dengan anak dia. Anak menangis, makcik ni tengah masuk. Lalu Umar tegur, makcik, kenapa anak ni menangis? Kata makcik ni, perut dia lapar. Dah, kenapa tak bagi makan? Nak bagi makan apa? Makanan pun tak ada. Aku akan tuntut Saidina Umar depan Allah nanti. Oh, dia cakap tu dengan Saidina Umar, dia sebab tak kenal. Umar terkejut dia tu. Habis yang kau masak ni, aku masak batu. Bila mana dia perasan aku tengah masak, lama-lama kadang dia mengantuk, dia tidur lah. Lepas tu, habislah tak masak gitu. Umar tengok, Umar menangis, nak balik ke Baitul Mal. Umar pergi ambil satu buni tepung. Kemudian Umar pikul sendiri. Aslam ni, pengikut dia ni, dia punya pembantu ni, kata apa? Wahai Amirul Mukminin, biarlah aku yang pikul. Kata, kau tu Amirul Mukminin, biar aku yang pikul. Kau tengok je kau pemimpin. Umar kata, jangan, biar aku yang pikul. Paksa lagi. Kata Umar, baik, kalau kau nak pikul, boleh dengan syarat. Apa dia? Besok di akhirat, engkau pikul segala dosa aku. Nak? Umar tanya macam tu. Tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab, kalau kau tak boleh pikul dosa aku, biar aku yang pikul tepung ni, kau ikut aja.
Akhirnya sampai kat makcik ni, Umar sendiri yang masak, Umar sendiri yang bagi makan kepada anak-anak tadi. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, inilah kita tengok contoh para sahabat yang mendapat ilmu daripada Nabi secara direct, yang mendapat tarbiyah daripada Nabi. Sebab tu ilmu penyerapan. Kemudian bila mana kita kata hikmah yang Nabi sampaikan, hikmah itu adalah penyerapan penyampaian. Maknanya bila mana jadi seorang pemimpin, pernah ada ilmu diserapkan dalam diri dia, kemudian hikmahnya adalah dalam bentuk penyampaian. Sebab tu kata Nabi sebut dalam satu hadis, laisa al-iman bitamanni wala bitahali walakin ma waqara fi qalbi was-sadaqatul amal. Amal bukan sekadar bertutur dengan lidah. Iman bukan sekadar bertutur dengan lidah. Iman itu mestilah bukan dari sudut pakaian, perhiasan, tetapi iman adalah apa yang diucap, diikat dalam hati, ditunjukkan dengan perbuatan. Itu dipanggil iman. Sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab tu dalam kepimpinan ni dia ada dua jenis. Satu kepimpinan yang disokong oleh kekuatan manusia, satu lagi kepimpinan yang disokong oleh anugerah yang Maha Esa. Maknanya pemimpin yang mengikut Al-Quran. Nah, sebab apa nak cerita pemimpin malam ni? Semua ni bakal jadi pemimpin. Tak kira kita duduk tang mana pun, sebab kita akan jadi pemimpin. Paling tidak kita jadi pemimpin keluarga kita. Sebab tu Islam bermula daripada rumah tangga. Islam bermula daripada rumah tangga. Nak jadi pemimpin ni dua jenis ni tadi. Nah, jadi pemimpin yang kedua ni yang berkekalan, yang bersifat luas dan juga lengkap dari sudut segala-galanya. Sebab tu kalau kita tengok Nabi SAW sebut dalam satu hadis yang lain, Nabi kata asyaddun nas azaban yaumal qiyamah rajulun qatalahu nabiyyun aw qatalan nabiyyan wa imamun dalalah wa mumassilun minal mumassilin. Kata Nabi SAW, yang paling berat seksa di hari kiamat adalah yang pertama, orang yang dibunuh oleh Nabi dan orang yang membunuh Nabi. Akhirat besok ada jenis manusia yang teruk diseksa. Pertama pada orang yang kena seksa paling teruk, orang yang dibunuh oleh Nabi dalam perang Badar. Ni kita nak sambut Badar Al-Kubra. Nah, dalam perang Badar, bagaimana orang Quraisy bertembung dengan orang Islam. Ketika itu turunnya malaikat yang membantu perjuangan Nabi. Nabi membunuh orang-orang Quraisy ni. Maka orang yang dibunuh oleh Nabi ini, dahlah di dunia kena bunuh, di akhirat besok lagi teruk seksa dia. Satu. Kemudian orang yang kedua paling teruk adalah orang yang membunuh Nabi. Kita tengok zaman Nabi Zakaria AS. Mereka gergaji para Nabi, gergaji Nabi Zakaria, membunuh para Nabi ketika itu, membunuh Nabi-Nabi. Ni dua golongan ni paling teruk seksa. Yang kedua disebut sebagai imamun wa imamun dalalah, imam yang menyesatkan atau pemimpin yang membawa kesesatan. Bagaimana yang panggil sesat? Bila mana kita kata Quran sebagai panduan hudan linnas, tiba-tiba dia bawa fahaman liberal, bawa fahaman sekularisme, bawa fahaman sosialisme, bawa fahaman feminisme, fahaman semua ni semua penyakit. Sebab tu kita duduk ni, dalam PAS kita ada usrah. Sebab apa usrah ni? Nak membentuk fikrah. Nak bentuk fikrah. Fikrah ni penting. Membentuk supaya pemikiran kita ni ikut selari dengan kehendak Al-Quran. Nah, sebab tu bila mana pemimpin yang menyesatkan manusia, maka kedudukannya teruk besok dekat akhirat. Kemudian Nabi kata yang ketiga, wa mumassilun minal mumassilin, iaitu orang yang membunuh kemudian mencincang mayat. Dia bunuh, dia cincang mayat yang dia bunuh. Kan ada satu kes, anda ingat lagi, waktu tu anda bujang gitu, Datuk Mazlan kena kat Pahang, dibunuh oleh satu tim perempuan. Aku tak nak sebutlah nama tim tu sebab dia orang Kelang kan. Wayah cakap orang Teluk Gong, kan, Mona ni orang Teluk Gong. Jadi kita tak nak sebut lah, kan, orang pun dah mati. Tapi kalau nak apa yang kita baca hadis ni, siapa yang buat perkara seperti ni, kalau dia tidak bertaubat, maka seksanya amat teruk yang Allah Nabi sebut di dalam hadis ni. Sebab tu dalam kehidupan kita, Quran sebagai panduan.
hudan linnas, petunjuk kepada manusia. Anak nak sebut seorang sahabat Nabi, seorang sahabat nama dia Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Sa'id bin Amir Al-Jumahi, dia ni masuk Islam tuan-tuan lambat sikit, tapi banyak pengajaran dia. Cuma anda nak ambil satu kes bila mana Saidina Umar naik jadi khalifah. Saidina Umar Al-Khattab naik jadi khalifah, jadi Amirul Mukminin. Sa'id bin Amir ni dia jumpa depan Umar, dia bagi warning. Sa'id kata apa kepada Umar? Dia kata, wahai Umar, aku berwasiat kepada engkau wahai Umar, taatlah engkau kepada Allah dalam urusan manusia, jangan kau taat dengan manusia dalam urusan Allah. Dia kata tu, taatlah engkau dengan Allah dalam urusan manusia, jangan kau taat urusan manusia, jangan kau taat dengan manusia dalam urusan Allah. Tentang masjid surah ni bukan urusan, bukan urusan manusia. Masjid surah ni urusan Allah. Sebab tu Allah sebut dalam satu ayat surah Baqarah 114, wa man azlamu mimman mana'a masajidallah an yuzkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha ulaika ma kana lahum an yadkhuluha illa khaifin. Siapa yang lebih zalim daripada orang yang melarang di dalam masjid Allah ini menyebut namanya dan berusaha untuk merobohkan. Maksud apa? Orang yang cuba berusaha untuk merosakkan majlis-majlis, orang yang cuba merosakkan program-program di dalam masjid surau. Ni orang yang dikatakan taat dengan manusia dalam urusan Allah. Kan? Tarbiyah apa ni, bila program tazkirah, tak suka dengan ustaz ni, buang kata. Program-program ceramah, ustaz ni tak payah, keras-keras ni semua tak payah. Tuan-tuan, Quran, orang kata Quran ni hudan linnas, petunjuk pada manusia. Dia tak kata petunjuk pada ayam, petunjuk pada kambing, petunjuk kepada lembu. Tak, hudan linnas, petunjuk pada manusia. Makna yang kena tu adalah makna manusia. Cakap pasal Quran ni mesti yang kena tu manusia. Suka tak suka dia kena terima, tu Quran. Kan? Ni tak, bila sebut orang ni kenakan orang ni, betul lah kenakan orang. Nak kena siapa ni? Betul tak? Nak kenakan orang betul lah, sebab hudan linnas tadi. Tak suka, report. Sikit report. Pergi jumpa sultan, bagi memo. Tim tu. Tuan-tuan, tahu tak kaki report ni bermula zaman bila? Kaki report ni bermula zaman Firaun. Waktu Masyitak sedang sisir rambut anak Firaun, sisir tadi, terjatuh sikat. Masyitak sebut apa? Sebut apa? Allah. Masyitak sebut Allah. Bila jatuh je tadi dia sebut Allah. Anak Firaun ni tadi, makcik sebut apa tadi? Tak apa dah. Aku dengar makcik sebut tadi. Tolong ulang balik. Aku sebut Allah. Siapa Allah tu? Allah tu Tuhan aku, Tuhan kamu, Tuhan ayah kamu. Ada Tuhan lain pada ayahku. Anak Firaun kata, ayah kau bukan Tuhan, Tuhan itu Allah, kata Masyidah. Makcik tunggu sini, aku nak pergi report kat bapak aku. Nampak? Anak Firaun kaki report. Faham ni? Anak Firaun kaki report. Ni bermula report ni zaman Firaun. Makna orang kaki report ni anak Firaun. Anda faham? Dia bukan cerita buat-buat, dia cerita betul. Kan? Jadi bila mana Allah kata Sa'id bin Amir tadi, dia kata, wahai Umar, taatlah kamu dengan Allah dalam urusan manusia, jangan kamu taat dengan manusia dalam urusan Allah. Kemudian kata dia lagi, janganlah ucapanmu menyalahi perbuatanmu. Sebaik-baik ucapan adalah dengan perbuatan. Jangan kamu cakap benda yang kamu tak buat. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun, kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Orang-orang yang beriman, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Murka Allah sangat besar pada orang yang pandai cakap tapi tak buat. Dia mesti selari. Cakap dengan perbuatan kena selari. Kemudian kata Sa'id lagi, ya Umar, amanahlah dengan setiap urusan orang yang Allah jadikan engkau sebagai pemimpin. Amanah, bukan parti amanah.
Kata amanah dengan Allah, sebab Allah lantik engkau sebagai pemimpin kepada muslimin. Amanah ni, tuan-tuan, amanah yang paling kuat adalah kita. Sahabat Nabi dulu dia kata apa? Kami pernah bersama dengan Nabi dalam kesusahan, dalam keperitan. Kami sabar, kata sahabat. Tapi bila mana selepas zaman Nabi habis, Nabi dah wafat, kami diuji dengan kesenangan, kemewahan. Kami tak sabar. Tak sabar. Maknanya susah orang boleh sabar, tapi bab harta. Sebab tu Nabi kata setiap umat ada fitnah. Fitnah umatku adalah mal, harta. Harta. Kemudian dia kata bencilah seperti mana kamu benci. Jangan kamu seperti mana kamu benci pada dirimu sendiri. Maka bukalah setiap pintu kebaikan itu. Janganlah engkau hiraukan apa yang dikata oleh manusia. Kata Sa'id bin Amir, jangan hirau dengan orang kena kata. Orang nak kata apa, lantak dia. Yang penting kau rasa benda tu betul, kau buat. Rasa itu perintah Allah, jalankan. Ana memang ana baca buku kisah Sa'id bin Amir ni, ana pegang benda ni. Seperti mana yang dia tegur Saidina Umar ni, ana pegang yang tu. Makna kita rasa benda tu betul, kita cakap, kita perjuang, walaupun yang buat benda salah itu adalah sahabat kita sendiri. Itu nama matang. Matang ni dia nampak hak yang batil. Mana hak, mana batil. Furqan ni membezakan mana hak, mana batil. Kalau kita sebut benda hak ni, benda betul ni pada sahabat kita, walaupun musuh kita buat benda hak, kita tetap kata hak. Kalau yang buat batil itu kawan kita sendiri, tetap kita kata tu batil. Walaupun kawan kita sendiri, mana boleh kita kata ni kawan kita, tak boleh, kita kena backup dia, tak nak. Itu tidak matang nama dia. Tu namanya tak matang. Matang ni hak tetap hak, batil tetap batil. Dan kemudian bila mana Sa'id bin Amir ni dah bagi tahu dekat Umar, apa Umar kata? Wahai Sa'id, yang kau cakap tadi panjang-panjang tadi tu, siapa yang boleh buat benda tu? Lalu Sa'id bin Amir jawab, engkau lah, sebab engkau dilantik jadi pemimpin. Okey, insya-Allah aku cuba buat. Tapi aku kekurangan, dia kata, kekurangan pemimpin di bawah aku. Aku sekarang nak lantik engkau, wahai Sa'id bin Amir, menjadi pemimpin, jadi gubernur di Hims. Hims ni mana? Syria atau di Syam. Aku nak lantik engkau jadi pemimpin atau menjadi gubernur di Hims. Apa dia jawab? Hei Umar, janganlah engkau fitnahkan aku dengan jawatan. Dia tak nak jawatan. Jangan kau fitnahkan aku dengan jawatan-jawatan ni. Apa Umar jawab? Silakan kau. Kau dah letakkan semua tanggungjawab muslimin, tanggungjawab umat hari ini semua dekat atas bawah pun kau bagi warning macam-macam. Tiba-tiba aku nak tolong, minta tolong kau untuk bantu aku, kau tak nak. Akhirnya bila dah bagi macam tu, barulah dia terima jawatan gubernur ni. Terima jawatan gubernur. Sebab tu tuan-tuan, pemimpin ni kalau dia meletakkan diri dia jadi aku nak jadi pemimpin, maka dia tidak akan mendapat sokongan daripada orang bawah. Tapi kalau orang bawah yang angkat dia jadi pemimpin tanpa diminta, maka dia akan dapat bantuan daripada orang bawah. Sebab tu ulama kita dulu sebut apa? Nak lantik pemimpin di kalangan kita dalam PAH ni, lantiklah orang-orang yang telah mengikuti usrah daripada awal sampai atas. Jangan ambil separuh-separuh. Baik, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, anak cerita habis Sa'id bin Amir. Bila dia lantik menjadi gubernur, dia duduklah di Hims. Sampai satu ketika Saidina Umar ni pergi ke Hims. Pergi ke Hims ni ziarah dia lah. Ziarah anak Sa'id bin Amir ni. Bila sampai ziarah ni, sambil-sambil tu Umar ni sebab tengok harta dekat Baitul Mal ni banyak. Harta kat Baitul Mal ni banyak. Jadi nak bagi bantuan-bantuan ni, dah banyak orang dah dapat. Tapi tengok banyak sangat ni harta-harta simpanan Baitul Mal ni, nak bagi bantuan. Pergi ke Hims. Pergi Hims, panggil pembesar-pembesar Hims ni. Kemudian kata Umar, tolong tulis nama orang-orang miskin yang ada di Hims ni. Kita ada harta mal, Baitul Mal banyak, kita untuk hantar bantuan. Kira lajnah kebajikan lah, senang cerita. Kan, lajnah kebajikan nak buat kerja, Hikmat Malaysia nak hantar bantuan. Tuan-tuan, apa jadi? Pembesar ni pun tulis nama. Tulis bagi kat Saidina Umar. Saidina Umar tengok nama sampai nombor 8, dia kata, siapa Sa'id bin Amir ni? Umar tanya kat pembesar ni, siapa Sa'id bin Amir? Lalu mereka jawab, siapa lagi? Pemimpin kami lah, gubernur kami.
Takkan gabenong kau susah miskin? Iya, kadang-kadang dapur pun tak berasap, kata dia. Allah. Nampak? Pemimpin di Hims ni Syam. Syam ni pusat perdagangan. Syam ni pusat perdagangan. Mana kaya lah dekat Syam ni. Kira kalau kita tengok hari ni kat Port Klang lah. Port Klang kaya tak kaya ada 3 port. North Port, South Port, West Port. Satu port tutup berjuta rugi. Dia main. Satu port tutup berjuta rugi. West Port tutup 1 hari cukup. Berapa juta dia rugi. Kaya tak kaya. Tapi bila dia duduk jadi Hims, rupanya dia digelar sebagai gubernur yang paling miskin. Gubernur miskin. Kadang-kadang dapur pun tak berasap. Omar tak percaya. Omar pergi panggil Said ni. Said, aku nak pergi rumah kau. Pergi rumah dia. Pergi terkejut Omar. Tengok dalam rumah dia kosong. Yang hanya ada dalam rumah dia yang tergantung 3 benda. Apa dia? Pertama, pelana tempat duduk kuda tu, pelana tu. Kedua, baju besi. Ketiga, pedang. Lalu Omar tanya kepada Said, ya Said, mana perhiasan-perhiasan rumah kau yang lain? Dia kata, buat apa perhiasan tu? Sedap mata memandangnya, tapi tak memberi apa-apa manfaat kepada aku, kata dia. Sebab bagi manfaat pada aku ni 3 benda ni. Kalau ada panggilan jihad, aku ambil 3 benda ni, jalan pergi perang terus. Allah. Gubernur tu. Gubernur kira menteri besar lah. Senang cerita. Kat Hims. Umar balik, Umar menangis. Sampai Madinah Umar menangis. Sampai basah, dia kata ada lagi sahabat aku yang zuhud macam ni hidup. Allahu Akbar. Padahal dia jadi pemimpin dekat sebuah negeri yang kaya. Setakat nak ambil duit under table ni bila-bila masa lah. Tapi dia tak buat. Lalu panggil seorang sahabat, mari sini, kau bawa ni 1 uncang duit. Aku tengok envelope ni ada lah. 1 uncang duit. Dalam tu ada 2,000 dinar. Panggil sahabat, kau bawa duit 2,000 dinar ni, kau pergi hantar kepada sahabat aku Sa'id bin Amir Al-Jumahi di Hims. Kemudian kau bagi cakap ni duit dapur dia, perbelanjaan dapur dia semua sekali. Kemudian kau tengok apa dia buat dengan duit tu. Omar kata itu. Sahabat dia pergi, wahai Sa'id, ada pesanan daripada Amirul Mukminin, dia suruh hantar ni duit, 1 uncang duit 2,000 dinar. Sa'id ambil duit ni tadi bukan rasuah, tetapi duit ini adalah duit perbelanjaan yang diberi oleh kerajaan pusat kepada kerajaan negeri. Sebenarnya cerita lah. Omar duduk di pusat, dia duduk di negeri. Dia dapat je duit 2,000 dinar ni, menggigil badan dia. Menggigil, seluruh badan dia menggigil. Dia letak di tengah-tengah rumah dia. Kemudian dia kata, bang, fitnah telah masuk dalam rumah kita. Fitnah telah masuk dalam rumah kita. Sebab Nabi kata apa? Fitnah umatku adalah harta. Lalu isteri dia keluar. Isteri dia kata, kenapa bang? Apa fitnah yang masuk dalam rumah kita? Adakah Amirul Mukminin telah wafat? Dia kata, Amirul Mukminin mati, Umar mati. Tak, kata Sa'id ni, tak, lebih besar pada tu lagi. Kenapa bang? Islam kalah dalam peperangan ke? Tak, lebih besar pada tu lagi. Apa dia? Wahai suamiku, tolong bagi tahu. Ni, Umar telah hantar 1 bonjot duit ni, 2,000 dinar telah masuk dalam rumah kita. Inilah fitnah. Allah. Pemimpin tu. Apa kata isteri dia? Wahai suamiku, kalau kerana inilah fitnah telah masuk dalam rumah kita, tolong keluarkan dia daripada rumah kita. Keluarkan. Dia tak nak tengok duit tu. Ni isteri Sa'id bin Amir Al-Jumahi. Dapat duit 2,000 dinar, fitnah masuk rumah, dia kata keluarkan. Tu bini Sa'id. Kalau bini kita gagak ni, bang, jom Anwar Mas. Kan STL Anwar Mas. Nak beli apa? Ni petai. Sekarang nama macam-macam lah. Petai lah, biskut lemak lah. Anda tahu, anda tengok, tanya rumah, apa petai tu? Petai tu bang, gelang tu sebiji macam petai, dia kata. Sebiji macam petai. Lepas tu biskut lemak tu petak 4 segi tu dia buat gitu, sebiji macam biskut lemak tu, kata. Berapa harga? Lebih kurang 8-9 ribu macam tu. Allah mahal. Itu orang sini lah, bukan orang sini, orang Pulau Indah lah. Baik. Bila mana isteri dia suruh keluarkan fitnah tadi, apa dia buat dengan duit tu? Dia ambil duit tadi, dia panggil fakir miskin yang ada di Hims ni, dia bagi. Habis dia bagi, dah habis ni, isteri dia datang. Isteri tanya, wahai suamiku, ada lagi tak baki duit tu? Kenapa?
Tu orang yang terakhir ambil itu dia. Kenapa ni? Terlupa nak cakap rumah kita tepung dah habis. La ilaha illallah. Ni nama pemimpin yang mendapat tarbiyah direct daripada Nabi SAW, yang tidak menjadikan jawatan itu sumber kekayaan bagi peribadi dia. Ini tarbiyah tuan. Kita tengok sahabat-sahabat buat benda macam ni, ini tarbiyah. Sebab tu pentingnya Quran sebagai panduan dalam kita memegang apa-apa jawatan sekalipun. Quranlah sebagai panduan kita. Jangan kita ambil benda lain daripada Quran untuk dijadikan panduan. Bila mana Quran ditinggalkan, maka rosaknya Islam. Islam akan jadi rosak. Kita tengok jatuhnya kerajaan Osmaniyah 1924. Kerajaan Osmaniyah jatuh sebab semakin jauh dengan Islam, akhirnya datanglah golongan munafik ni, maka jatuhlah kerajaan Osmaniyah. Bila Osmaniyah jatuh di Turki, secara automatik Mekah juga jatuh. Maka digantikanlah mereka-mereka yang menjadi tali barut kepada Yahudi. Sebab tu bila mana kita nak berikan kekuatan kepada Islam, pertama umat Islam kena bersatu. Kita umat Islam ni seperti sebab satu genggam lidi penyapu. Lidi penyapu kita ikat, menyapu lidi ikat kuat-kuat, kita sapu. Anak tanya, dalam segenggam lidi penyapu tu, adakah semua lidi itu menyapu? Adakah semua lidi itu kerjanya menyapu? Tak. Yang menyapu, pertama yang panjang, kedua yang ke tepi. Itu kerja dia menyapu. Habis yang tengah kerja dia tak menyapu, dah lah tengah pendek pula. Kan? Dia dah lah tengah pendek pula. Jadi apa tugas dia? Tugas yang tengah ni, cuba tuan-tuan ambil yang tengah tu, keluarkan dia. Yang pendek ni keluarkan dia. Satu keluarkan. Apa jadi dengan lidi ni? Terburai. Bila terburai, melonggar. Dia longgar, akhirnya terpecah. Itulah umat Islam. Umat Islam, dia setiap orang ada peranan dia. Kita duduk dalam PAS, kita duduk dalam UMNO. Hari ni kita nak satukan antara PAS dengan UMNO, satukan dengan semua parti-parti Islam yang kita nak bersama dengan kita, untuk satu, biar jadi kekuatan. Sebab kalau kita longgar, kita lose benda ni, kita keluar daripada jemaah ni tadi, maka dia akan jadi longgar, akhirnya dia akan terburai. Sebab tu kuatnya Islam dengan penyatuan, longgar rosaknya Islam dengan terburainya hati-hati yang tidak mengikut kepada acuan Islam. Sebab tu Allah kata sibghatullah. Sibghatullah, acuan Allah. Maka acuan Allah itu adalah Al-Quran. Kita balik kepada Al-Quran, insya-Allah mudah-mudahan Quran menjadi petunjuk kita dan kita menjadi kekuatan di atas muka bumi dengan Islam, insya-Allah. Kita tak ada kekuatan pada bangsa kita, tetapi kita ada kekuatan dengan Islam. Orang Melayu dia tidak ada kekuatan pada diri dia atau bangsa dia, tetapi kekuatan orang Melayu itu pada Islam, insya-Allah. Jadi cukup sekadar itu untuk malam ni. Nak minta maaf sekiranya ada terkasar, terkurang, terkena, terkata. Bukan niat nak kena sesiapa, sekadar berkongsi sedikit ilmu. Mudah-mudahan dengan sedikit ilmu itu meningkatkan keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan Allah selamatkan hidup kita di dunia dan akhirat, insya-Allah. Anda pernah datang sini dulu dekat surau bawah ni, anda 2 kali anda kuliah situ. 2 kali. Lepas kena belasah, dia tak panggil dah. Jadi ini tempat yang anda biasa pergilah, yang tempat ni dulu. Jadi mudah-mudahan apa yang diberi tadi sebagai peringatan bagi diri anda yang bercakap dengan sahabat-sahabat yang dengar, yang baik itu datang pada Allah, yang kurang itu atas kelemahan diri anda sendiri. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir.